السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته ورحمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على النبي الكريم سيدنا محمد الأمين إمام المتقين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Al-Fadil, Tuan Imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, Jumaat penghulu bagi sekalian hari, Ramadan penghulu bagi sekalian bulan. Allah menempatkan kita dan mengizinkan kita untuk hadir sama-sama salat berjamaah di waktu subuh dan mengisi ruang untuk sama-sama kita membicarakan dan memperkatakan keilmuan bagi memberikan santapan kepada rohani kita. Semoga dengan santapan rohani yang sama-sama kita bekalkan untuk jiwa kita dan diri kita ini menjadi suatu perangsang dan mendorong kepada kita untuk lebih bersemangat dan berdaya juang bagi menempatkan diri kita berada di atas jalan yang lurus sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengambil ibrah dan pengajaran dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab Raf'ul Astar fi Talabil Ma'firati minal Ghaffar, yaitu hadis yang mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Hadis berkenaan dengan keistimewaan dan kelebihan mencari rezeki yang halal. Suatu perkara yang dianjur dan disarankan oleh Islam ialah supaya manusia mengambil kira dan memperhitungkan bagaimana dia memperolehi nikmat daripada rezeki yang halal dan tayyiban mubarakan. Rezeki yang halal, yang baik dan diberkati, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan.
Ya Allah, rezekikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang baik dan yang diberkati. Sudah tentu insan yang memikirkan soal kehalalan dan kebersihan, kesucian daripada rezeki yang dia perolehi, maka dia akan berusaha dan dia akan meletakkan untuk sumber perolehan dan pendapatannya itu daripada perkara yang diredai dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menyebut dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada petang harinya berpenat lelah, bersusah payah dengan usaha daripada tangannya sendiri, dia bekerja dengan tulang pak kerat, dengan riang dan tenaga yang Allah beri kepada dia untuk nak dapatkan rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala, menekuni apa yang Allah berikan kepada dia, maka pada petang itu jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada dosa dia. Dosanya dihapuskan, dimaafkan dan diberikan penghapusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat sekalian, dalam hal ini mencari rezeki, mencari segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bercirikan kepada kehalalannya, kesucian dan kebersihannya adalah satu tuntutan agama dalam kita nak meneruskan kelangsungan dan survival kehidupan kita atas muka dunia. Lepas tu kena ambil kira, tuan-tuan, soal halal dan haram, soal ma'ruf dan mungkar dalam setiap gerak kerja dan gerak laku yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Maka beruntunglah mereka, berbahagialah mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk mencari rezeki yang halal. Kerana apa, tuan-tuan? Terlalu banyak ruang-ruang dan punca rezeki yang tidak halal. Dia ada banyak sumber, banyak laluan dan juga ruang yang sekiranya manusia tidak berhati-hati dan berwaspada dengan soal untuk nak mencari rezeki ini, maka dia akan terperangkap kepada bentuk kemurkaan dan mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjebak dengan perkara-perkara yang haram yang mengakibatkan, tuan-tuan, bukan sekadar pendapatannya itu daripada sumber yang haram, malah menjejaskan kehidupannya, apatah lagi rezeki yang dibawa balik itu diberikan pula nafkah untuk perbelanjaan, untuk makan minum anak isteri dan keluarga dia. Ini satu impak ataupun implikasi yang cukup membawa kepada bahayanya seseorang manusia apabila datangnya rezeki yang tidak halal ni, tuan-tuan. Dia akan mengakibatkan doanya terhijab, terhalang untuk diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan seorang musafir yang berjalan dalam perjalanan yang jauh, doa orang musafir ini, tuan-tuan, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menghadapi kesulitan, kepayahan, masyaqqah dalam pengembaraan dan perjalanannya itu. Maka dia pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Bantu ya Allah menghadapi masyaqqah, kepayahan dan kesulitan dalam pengembaraan dalam musafir ini. Sebab musafir ni, tuan-tuan, dia adalah sebahagian daripada masyaqqah. As-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu dia ada ciri sebahagian daripada
kesusahan dan kepayahan. Maka dia pun berdoa pada Allah. Maka Nabi SAW menyebut, sedangkan kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa minta belas ihsan Allah Subhanahu wa taala untuk nak menyelesaikan permasalahan dan juga apa-apa kekangan yang berlaku dalam perjalanannya, dalam musafirnya. Namun doanya itu tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan mengapa, tuan-tuan? Kenapa Nabi kata wa mat'amuhu haram? Makanannya daripada sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga daripada sumber yang haram. Wa ghuziya bil haram, yang memenuhi tubuh badan dan jasadnya itu juga semuanya berpunca daripada sumber yang haram. Maka bagaimana doanya nak dimustajabkan? Menjadi benteng dan halangan kepada seseorang yang memenuhi kehidupannya itu dengan perkara yang haram, menyebabkan permohonannya, doanya, munajatnya, rayuannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, tuan-tuan. Sebab itu perlu ada kewaspadaan dan ihtiyati dalam kita menghitung, menghisap setiap sen yang kita perolehi daripada sumber pendapatan kita, biarlah ianya daripada sumber yang betul-betul halal, suci dan bersih, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ia membawa ketenangan dan itminan dalam kehidupan kita. Walaupun yang kita peroleh itu sedikit, tuan-tuan, tidak semelimpah ruah seperti mana yang dikaut, yang diperaih oleh orang lain, tapi yang sedikit itu adalah daripada sumber yang halal, maka ia lebih membawa kebaikan dan kemanfaatan kepada seseorang insan. Daripada banyak yang melimpah ruah tapi hilang keberkatan, hilang kerahmatan daripada Allah SWT, maka kehidupannya akan jadi bermasalah, kehidupannya akan jadi cempa, kehidupannya tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, kerana dia dipenuhi dengan sumber yang haram yang membawa kemurkaan dan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya keberkatan oleh Allah, maka yang datang ialah kelaknatan, kutukan dan kecaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Begitu juga dalam soal, tuan-tuan, bekalan yang kita nak bawa bersama dengan kita, bersama dengan perjalanan kita, dalam musafir kita. Lebih-lebih lagi lah, tuan-tuan, dalam kita nak menunaikan ibadat kepada Allah SWT. Umpamanya sewaktu kita nak berangkat ke tanah suci, menunaikan haji dan umrah, tuan-tuan, maka perlu dipastikan bahawa nafkah kita, perbelanjaan kita, bekalan kita itu daripada sumber yang halalan tayyiban mubarakan. Kenapa, tuan-tuan? Dia ada implikasi daripada bekalan-bekalan yang diharam, ditegah oleh Allah SWT, sebagaimana yang disebut orang-orang yang nak melaksanakan ibadat haji dan umrah ni, tuan-tuan, setelah mana dia berniat haji, berniat ihram umrah, berniat ihram haji, dia disunatkan untuk melaungkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. 4 kali diulang, labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Menyahut panggilan untuk nak menunaikan kewajipan dan keparduan kita dalam memenuhi rukun Islam, melaksanakan ibadat haji, melaksanakan yang menjadi kewajipan kepada kita, dan juga melaksanakan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu sempurnakan
lengkapkan ibadat haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kamu perlu berniat, kamu perlu meletakkan hasrat dan tekad, azam kamu nak laksanakan ibadat itu betul-betul mukhlisina lahuddin, ikhlas kerana Allah, ikhlas kerana agama. Maka kamu laungkan talbiyah menjadi salah satu daripada perkara yang disunatkan. Namun tuan-tuan, di situ ada perkiraannya, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya talbiyah yang dilaungkannya itu adalah hasil daripada keikhlasan hatinya, daripada sumber pendapatan yang dibawa menjadi bekalannya itu daripada yang halal, yang diredai, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka talbiyahnya itu disahut tuan-tuan dengan labbaika wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal, hajjuka mabrurun ghaira ma'zur. Maka talbiyahnya itu dijawab tuan-tuan dengan berbahagialah kamu, seruan kamu diterima, beruntunglah kamu. Kenapa tuan-tuan? Perbelanjaan kamu daripada sumber yang halal, kenderaan kamu daripada sumber yang halal, maka haji kamu diterima, haji kamu tidak ditolak. Sementara insan yang bawa bekalan untuk nak menunaikan haji dan umrah itu daripada sumber yang haram, sumber yang tidak menepati syariat, tidak meletakkan syariat itu berada di puncak dalam meneliti sesuatu amalan dan pekerjaan yang dia lakukan, tidak mengambil kira soal halal dan haram, dosa dan pahala, ma'ruf dan mungkar, hak dan batil tuan-tuan, maka walaupun dilaung dengan mendayu-dayu dengan suara yang lantang, yang nyaring, labbaik Allahumma labbaik, maka disahut, dijawab laungannya itu, la labbaika wa la sa'daik, zaduka haram wa rahilatuka haram, hajjuka ma'zurun ghaira mabrur. Kenapa tidak diterima tuan-tuan? Kerana seruan kamu tak diterima. Maka tidak ada kebahagiaan dan keuntungan untuk kamu, kerana bekalan kamu daripada sumber yang haram, kenderaan kamu juga mai daripada sumber yang haram. Maka haji kamu ditolak, haji kamu haji yang mardud, tidak diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesan dan hasil tuan-tuan daripada rezeki yang kita perolehi halal, ianya baik dan suci, diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu amat baik dan Allah tidak menerima melainkan hanya yang baik-baik sahaja tuan-tuan. Begitulah insan yang apabila dibawanya bekalan yang haram, maka ia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana kadang tekanan kekangan kehidupan dengan keadaan yang memaksa, ramai manusia yang terjebak, yang terperangkap dalam mencari rezeki tanpa mengambil kira soal halal dan haram tuan-tuan. Muslimin sekalian, baik itu dalam kita mencari rezeki yang halal, maka seorang itu hendaklah punya ilmu. Ilmu muamalat, ilmu bagaimana kita nak berinteraksi, kita nak bertransaksi dengan sesama manusia, di antara penjual dan pembeli, di antara pekerja dan majikan tuan-tuan. Pastikan apa yang kita ceburi itu, perniagaannya, profession yang kita sertai ataupun kerjaya yang kita lalui itu, kesemuanya perlu diceburinya, dan hukum mempelajarinya adalah fardu ain kerana melibatkan tanggungjawabnya secara langsung. Fardu ain kita kena belajar soal bagaimana kita nak mengorientasikan kehidupan kita itu menepati dengan syariat. Syariah compliance tuan-tuan, yang tu penting, patuh syariat. Tanpa ada kepatuhan, tanpa ada ketepatan dengan syariat, maka sesuatu itu tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung
sebagai amal yang saleh, amal yang baik. Tuan-tuan, kita nak dapat pahala daripada kerja buat kita, daripada rezeki kita, daripada makan dan minum kita, daripada pakaian kita, daripada segala gerak kerja, gerak laku yang kita lakukan. Sudah tentu tuan-tuan, ianya perlu memenuhi kriteria-kriteria yang mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram itu bukan sekadar objek tuan-tuan ataupun zat, tetapi merangkumi juga cara kita memperolehinya. Cara nak dapat tu tuan-tuan mesti berdasarkan kepada syariat, berdasarkan kepada apa yang direstui, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ada duit yang banyak duduk depan kita tapi kita tak tahu sumber tu mai daripada mana. Semua tu tuan-tuan ada persoalannya di akhirat kelak. La taqumu, yang Nabi SAW sebut tuan-tuan, di mana di akhirat nanti tidak akan bergerak dua kaki anak Adam. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak bergerak dan bergenjak tegak berdepan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah ini dibawa untuk dibicarakan di mahkamah qadhi Rabbul Jalil, tak terkecuali seorang pun tuan-tuan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman, kata Nabi. Tidak terkecuali seorang pun daripada kamu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mempercakapi dengannya, akan berbicara dengannya, akan bersoal jawab dengannya, akan bertanya kepadanya, dan di saat itu tidak ada orang tengah, tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Maksudnya tidak ada peguam bela yang membela nasib dia. Dia sendiri yang nak kena jawab depan Allah Subhanahu wa taala apa yang dipersoalkan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, an umrihi fima afna, umur dan hayat dia, usia dia itu ke mana yang telah dihabiskannya. Wa an ilmihi fima amila bih, amalan ilmu yang Allah bagi dekat dia itu rezeki tuan-tuan, anugerah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dah dia amalkan dengan ilmunya. Dan berkenaan dengan harta, berkenaan dengan perolehan rezeki, berkenaan dengan metal yang dia peroleh ini tuan-tuan, duit ringgit yang dia dapat, gaji yang dia perolehi, juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta ni tuan-tuan ada dua soalan, alif dan ba, a dan b. Had yang umum satu soalan, had yang apa, ilmu satu soalan. Harta dia ada dua soalan tuan-tuan, min aina iktasabahu, daripada mana kamu peroleh harta tersebut, wa fima anfaqah, ke mana pula yang kamu belanjakan, mai daripada sumber yang halalkah atau haramkah, ke mana pula kamu belanjakan, belanja ke arah yang direstui Allah, yang diredai Allah, ataupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa an jasadihi fima ablah, tubuh badan kita ni, anggota badan kita juga ditanya, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke mana yang telah pun kita manfaatkan, yang kita gunakannya. Gitu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tidak mengetahui perkara yang halal dan haram, serta jahil tentang kaedah memperoleh yang halal, dan menjerumuskan dalam lembah kebinasaan. Ini masalah besar tuan-tuan. Dia hantam, orang kata membujur lalu melentang sapu. Bukan takat patah tuan-tuan, hak patah pun dia sapu juga. Dia tak ambil kira dah halal haram dosa pahala tuan-tuan. Ini masalah dia. Gitu. Islam bukan sahaja inginkan umatnya melakukan ibadah semata-mata, akan tetapi juga menekankan, meraihkan keperluan manusia secara zahirnya. Ayat itu seperti mana ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Jum'ah tuan-tuan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai menunaikan sembahyang kan, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini dan carilah, usahalah untuk memperolehi apa yang kamu hajati daripada limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, serta ingatlah akan Allah dan sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan supaya kamu mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah beri dah tuan-tuan
Dia punya tips bagaimana nak dapatkan rezeki yang halal dan tayyiban mubarakan. Kamu salat, bermunajat pada Allah, bermuwajahah dengan Allah. Waktu bila? Waktu kamu dalam sembahyang. Selepas sembahyang, diberikan peluang untuk kamu keluar mencari rezeki. Maka Allah kata, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu atas muka dunia ni. Pilah ke ceruk rantau mana ada atas dunia ni. Carilah rezeki kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Dalam waktu yang sama Allah beri ingat. Wazkurullah. Tuan-tuan. Wazkurullah katsira. Kamu kena ingat betul-betul pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maksudnya dalam kotak pemikiran kamu, dalam minda kamu itu perlu ada satu setting bahawa apa yang kamu nak dapat ini perlu kepada sumber yang halal. Jangan menjebakkan diri dalam perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Jangan terjebak dalam perkara yang haram, kerana dia bawa risiko yang besar kepada kamu di dunia dan di akhirat. Hilangnya keberkatan daripada rezeki yang dia perolehi adalah berpunca daripada dia tidak mengambil kira soal bagaimana dia dapatkan anugerah Allah SWT itu, sama ada ianya halal ataupun haram. Apatah lagi tuan-tuan, yang dia buat itu benda yang jelas-jelas haram tuan-tuan, sudah tentu ia akan mendapat kemarahan dan kutukan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insaflah, sedarilah, istighfar, mohon ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala keterlepasan pandangan ataupun keterlanjuran apa yang dilakukan oleh insan yang telah pun menjebakkan dirinya dalam perkara yang haram tuan-tuan. Kenapa? Selagi mana hayat masih dikandung badan, maka peluang untuk dia mohon keampunan, istighfar kepada Allah SWT itu terbuka luas tuan-tuan. Jangan sampai roh sudah berada di halqum, sudah berada di ghargharah, saat itu pintu taubat telah pun tertutup, maka sudah tidak ada gunanya lagi, manfaatnya lagi, penyesalan dan kekecewaannya, karena saat itu rohnya sudah pasti akan keluar daripada jasadnya dan dia tidak ada ruang dan peluang lagi untuk nak mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah, maka persoalannya bagaimana dengan rezeki yang dicari dapat membantu kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapat itu dia boleh menjadikan kita tuan-tuan insan yang taqarrub ila Allah, dekatkan diri pada Allah, mahabbatullah, ma'iyatullah, makhafatullah. Insan yang boleh rezeki yang boleh menjadikan kita orang yang hampir dengan Allah, kebersamaan kita dengan Allah, kita ada rasa gerung gentar dengan Allah SWT, takut kita dengan terjebak kepada benda dosa dan mungkar tuan-tuan. Dan juga kita merasai kegerunan untuk nak buat sesuatu yang ditegah dilarang oleh Allah SWT. Maka Islam memberi ancaman kepada orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan azab siksaan neraka yang pedih tuan-tuan. Sia-sia doa-doa mereka tidak dimakbulkan. Rezeki yang diperoleh menjadi tidak berkat tuan-tuan. Hilangnya rahmat kasih sayang Allah. Bahkan ianya sendiri membawa kesan buruk jangka panjang kepada anak-anak dan isteri yang memakan harta tersebut tuan-tuan. Ini perkara yang perlu diberi perhatian dan perlu cakna tuan-tuan, prihatin dengan hal ini. Maka bagi mereka yang mencari rezeki dengan cara yang halal akan menjadi sebaliknya. Orang yang dapat rezeki yang halal, mereka pasti tuan-tuan dikasihi Allah, diberikan kehidupan yang baik, dirahmati oleh Allah SWT, diberikan dengan ciri ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kerana apa? Kerana mereka menuruti dan mematuhi perintah dan arahan daripada Allah SWT supaya mereka buat apa benda pun mestilah mematuhi prinsip dan manhaj yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan itu kebahagiaan dan ketenangan hidup akan memenuhi dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka tergolong dalam kalangan ahlus sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan daripada Allah, bukannya ahlus syaqawah, iaitu orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bersihkan kita daripada segala rezeki yang haram dan mempermudahkan bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang halalan tayyiban mubarakan insya-Allah. Sekadar itu perkongsian ilmu kita pada pagi Jumaat
Sayyidul Ayyam di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, kemanfaatannya kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اهزموا وانصرنا عليهم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه من الصلاة والصيام والقيام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.